وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada pagi ni walaupun hujan sejuk dapat juga kita hadir dan kita bersama-sama semayang subuh berjamaah dan seterusnya kita menyambung kembali kuliah berkitab kita daripada kitab Masalah Imam dan Makmum. Alhamdulillah. Jadi untuk yang terakhirnya iaitulah pada muka surat 5, iaitu masalah yang ke-14. Perbahasan yang ke-14 iaitu yang bertajuk tidak sah bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Dia kata tak sah. Tak, maknanya sembahyang tak sah. Baik, qala musannif, apabila makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam, niscaya tidak sahlah sembahyangnya. Mayang tu terus, tak sah terus. Mengikut pendapat yang sahih, yang jelas, yang kita kata yang terlebih nyata, iaitu tak sah. Dan jika ia bertakbiratul ihram dengan mendahului imam. Macam mana dulu pula ni, dia habis bar dulu. Imam belum habis bar lagi. Memang imam takbir Allah, makmum ni dah imam dah Allah baru dia Allah, tapi makmum dulu bar. Imam tak lagi. Dan jika ia bertakbiratul ihram dengan mendahului imam, niscaya sembahyangnya juga tetap tidak sah. Jadi mana ni dua hal, dua keadaan. Kalau menyertai, maka pendapat yang asah, pendapat yang sahih. Bermakna ada juga pendapat yang tidak asah. Mana bolehlah. Tapi kita jangan pakailah kita pakai yang sahih, yang asah, yang terlebih nyata. Maknanya janganlah kita takbir serta imam. Biarkan selesai imam dulu. Imam selesai kerja. Imam selesai perbuatan, barulah kita memulakan. Itu yang sebaik-baik. Bukan kata takbiratul ihram sahaja, bahkan setiap takbir-takbir yang lain, seperti takbir perpindahan, intiqalat. Takbir intiqalat ni mana kita nak berpindah rukun daripada satu rukun kepada rukun yang lain, terutama rukun perbuatan lah, pergerakan tu. Jadi situ imam disunatkan menyaringkan takbir dengan suara yang nyaring. Jadi bila masa kita nak buat selepas imam selesai. Selepas imam menyelesaikan perbuatannya. Jadi maknanya bila imam nak rokok, Allahu Akbar. Dah bar tu barulah kita Allahu Akbar. Kemudian Sami Allah lah tak ada Allahu Akbar. Asalnya dulu memang Allahu Akbar, tapi telah diganti dengan Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Lepas Sami Allah liman hamidah, barulah kita bangkit pula Sami Allah juga. Kemudian Allahu Akbar. Mana daripada turun daripada iktidal tu kan, nak ke sujud tu kan masa dia panjang juga kan.
panjanglah. Maka kalau begitu sunat bagi imam memanjangkan takbir tersebut, bacaan dia. Allahu Akbar, ya, sampai kepada sujud. Ya, walaupun kadang-kadang setengah tu tak sampai sujud lagi dah bar dah kan. Ya, iyalah. Tak adalah salah, ya, tapi yang sempurnanya ya, iaitu bacaan ataupun lafaz tu mengiringi perbuatan. Selagi perbuatan tu tak habis, maka hendaklah dipanjangkan. Kerana ni bukan takbiratul ihram, ya, ini takbir intiqalat, perpindahan kan. Ya, begitulah seterusnya. Contoh ketika kita nak bangkit daripada sujud kedua pada rakaat pertama kan, panjang tak masa situ? Panjang. Maka Allah sampai naik akbar. Jadi ya, sebab tu bagi makmum dia kena standby lah. Imam dah bar dah, barulah dia memulakan. Jadi nampaklah peraturan dia situ, dia punya tertib dia situ. Jangan sama-sama naik, jangan sama-sama turun. Ya, tak boleh lah, kena bagi imam selesai dulu, baru kita tu. Terutama sekali ini dalam masalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ya, mengapa dia kata mengikut pendapat yang sah, tidak sah lah, sahih ya, tidak sah serta takbiratul ihram serta imam. Tak, ya, kerana imam belum lepas rukun pertama. Rukun pertama tu kan dalam tu kan ada 3 rukun, betul tak? Ada qiyam, ada niat pula, dan ada takbiratul ihram, takbir. Jadi ada 3 rukun serentak. Jadi bagi selesai dah tu. Dah selesai dah tu, baru kita masuk. Ya, jadi maknanya di situ ya, dalam bab sembahyang berjamaah ni kita disuruh ataupun dianjurkan untuk takbir selepas sempurna takbir imam. Tambah pula kalau sekiranya sembahyang Jumaat, yang mana sembahyang Jumaat ni hukum wajib, dan juga niat makmum pun wajib. Sebab sembahyang Jumaat tu wajib berjamaah, tak sah sembahyang seorang, betul tak? Betul lah. Jadi bila mesti sembahyang Jumaat, mestilah niat makmuman ataupun imaman. Jadi kalau sekiranya kita takbir, imam tak sudah takbir lagi, maka jawabnya tak sah lah Jumaat kita. Jadi mana pendapat yang tidak sah, tidak sahih, walaupun dia kata sini serentak ni tak sah lah, tapi pendapat yang tidak sah maknanya sah juga. Cuma dia tak dapat berjemaah. Dia tak dapat berjamaah, jadi dia dapat sah lah dia sembahyang seorang. Jadi apa gunalah kan kita sembahyang dah ikut imam tapi tak dapat berjamaah. Jadi nak berjamaah, nak dapat pahalanya tu kita kena ikut, kena tertib. Okey. Jadi maknanya ini kalau mendahului lagilah tak sah. Ya, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lepas. Apabila bertakbirlah imam, hendaklah kamu ikut bertakbir. Ini hadis yang lepas. Baik, jadi selesai, dan kita faham sini. Maknanya tidak sah bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Ikut pendapat yang sahih dalam mazhab kita Syafi'i. Ya, kalau tengok orang lain buat, dia buat boleh, dia tu siapa? Apa ikutan imam dia? Setiap kita ni mesti ada ikutan kita, tempat ambilan kita kan. Jadi mengikut kita ikut mazhab Syafi'i lah. Ada pun imam mazhab umpamanya Hambali ke ataupun Maliki ke ataupun Hanafi, jadi kena rujuk permasalahan kitab dia kerana masing-masing imam dia ada ijtihad dia. Baik, okey, ini kita kira ni masalah imam dan makmum ni dalam mazhab Syafi'i. Okey, kemudian seterusnya makruh yang ke-15, makruh rokok sujud serentak dengan imam. Makruh. Mana perbuatan makruh kalau kita lakukan dalam sembahyang maka mengurangkan akan pahala sembahyang kita. Jadi
masalah kurang pahala ni kuranglah mana sebab kalau sembahyang seorang memang tak bertambah tak berkurang, kita seorang buat, tapi dalam masalah berjemaah kita buat ramai ataupun kita ikut imam, maka situ ada pahala, ada kita kata kelebihan ganjaran ni kan. Tapi kalau sekiranya kita buat benda yang dari segi adabnya tak kena, maka menyebabkan hukumnya makruh. Jadi bila makruh potong markah. Macam orang ngaji Quran kan, musabaqah. Qari bahagian tilawah sekian, bahagian tajwid, bahagian lagu sekian, bahagian fushah sekian. Jadi mana yang bila dia baca start daripada bismillah, auzubillah ke bismillah kan, situ dia punya juri dah tanda. Umpama kalau bahagian tajwid katalah 40 markah. Bahagian lagu 20, kepasihan gini sampailah 100. Jadi masing-masing kan potong. Sebab saya pernah dulu dijemput jadi juri tapi bukan musabaqah lah. Juri berzanji. Berzanji. Masa tu ada pertandingan jadi saya tanya macam mana cara. Dia kata markah penuh sekian. Kalau dia buat salah, kita tag 1. Salah 2, tag 2. Jadi mana? Kurang. Asal daripada 100 nak markah kan? Cuma awak bahagian tajwid, awak bahagian lagu, awak bahagian masing-masing. Jaga bahagian masing-masing lah. Jangan kita tag pula. Kita bahagian lagu, kita tag bahagian tajwid. Tu tak kena. Sebab apa nanti jumlah markah yang berbaki akan total lah. Akan total campur berapa markah dia. Tengok. Berapa total sekian markah. Peserta lain lah pulak tu rupanya tolak markah 1, tolak samalah juga kalau kita kiaskan atas, yalah walaupun kita tak tahu berapa markah ni kan, sembahyang ni berapa markah dia, ialah pahala 27 kali ganda kan, tapi markahnya berapa, 100 ke 500 ke 1000 kita pun tak tahu. Tapi mana bila kita buat satu kesalahan tentulah jadi makruh. Bila makruh, markah potong. Sebab tu Nabi kan pernah menyatakan dalam hadis, setengah daripada orang semayang, maka dapat sepenuhnya semayang tu. Ada setengah orang semayang dapat 1/2. Ada setengah semayang dapat 1/4 kan. Itu menunjukkan apa tu? Menunjukkan bahawasanya pahalanya berbeza-beza kerana perbezaan lah. Sama ada khusyuknya, tertibnya dan umpamanya. Jadi kalau kita nak markah penuh, nak yang sempurna, maka ikut tertib semayang berjemaah tu. Okey. Yalah, memang baguslah. Semayang berjemaah ni memang dianjur, memang digalakkan. Nabi kata siapa yang datang berjemaah 5 waktu ni, Allah Ta'ala bagi kelepasan daripada neraka dan daripada sifat munafik. Dalam hadis yang lain kata siapa melazimkan sembahyang berjemaah ni, maka Allah Ta'ala wajibkan baginya syurga. Jadi kelebihannya banyaklah. Tapi berjemaah yang mana? Berjemaah yang ikut Nabi, sahabat ikut Nabi kan. Jadi betul-betul mana itu yang kita pelajari. Masalah imam, masalah makmum, masalah masbuk, masalah muafiq, masalah dalam sembahyang berjemaah. Tapi kalau sembahyang seorang, tak adalah kitab masalah ni. Seorang. Ikut syarat rukun, dah sah. Tapi bila berjemaah, dia ada peraturan, ada tertib dia. Macam kita kalau tengok baru ni hari perbarisan kan, hari merdeka kan. Dia punya training tu, dia punya rehearsal tu kan, dia buat. Kemudian dia punya kawat tu mesti kena sama kan. Kena sama, kena tu, kena tertib kan. Mana boleh main sebarang je. Ini perbarisan hari kebangsaan. Disaksikan oleh sekian. Jadi kena buat ikut peraturan tertib tu lah. Tu apatah lagi lah kita semayang ni. Semayang ni lebih lagi lah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menilai, menilik setiap perbuatan yang kita lakukan. Memanglah yang zahir kita pelihara dan yang batin, hati tu lebih lagi. Jangan lalai, jangan cuai, jangan ingat yang lain. Tu.
Tak. Jadi barulah kita kata markah. Dia punya ya markah tinggi kan. Baik, okey ya. Jadi maknanya tengok. Makruh rukuk sujud serentak dengan imam. Makruh mana biar imam sujud rukuk dulu. Biar imam sujud dulu. Barulah kita sujud pula. Jika makmum melakukan rukuk ya ataupun sujud dan sebagainya ya daripada rukun-rukun fi'li. Rukun fi'li perbuatan kan. Ada rukun qalbi hati, niat. Rukun fi'li perbuatan, rukun qauli ya perkataan ataupun bacaan qaul. Ya, jadi 3 rukun yang terhimpun di dalam 13 rukun sembahyang. Kan? Ya. Apa dia rukun qauli perkataan ya iaitulah ya takbiratul ihram tu. Allahu akbar itu rukun qauli. Kemudian lagi Fatihah tu rukun qauli. Kemudian pula lagi iaitulah selawat apa tu tahiyat at-tahiyatul itu juga rukun qauli kan. Kemudian apa lagi selawat atas Nabi rakaat akhir itu rukun juga qauli. Kemudian apa lagi salam assalamualaikum itu semua qaul. Qaul mana perkataan. Bila kata perkataan mestilah disebut ataupun dibaca secara terang, secara jelas, secara betul. Itu memerlukan ya kita bertalaki ataupun kita merujuk kepada guru-guru ataupun orang yang ahli baca. Betul tak saya baca ni baca Fatihah ataupun dan umpamanya lah. Jadi mana kalau salah pada bacaan maka salah lah. Tak betul lah rukun tu maka tak sah lah rukun. Jadi bila tak sah lah rukun tu jadi tak sah lah sembahyang. Itu rukun qauli. Rukun fi'li hanya perbuatan. Perbuatan maknanya qiyam, berdiri betul kan. Mesti berdiri yang macam mana. Kemudian rokok perbuatan juga. Kemudian iktidal, kemudian sujud. Itu semua rukun fi'li. Jadi 13 rukun dalam sembahyang, maka di dalamnya itu ada ketiga-tiga rukun. Qalbi ada, qauli ada dan fi'li. Baik, yang ni apa ni? Iaitulah rukun fi'li. Umpamanya jika makmum melakukan rukuk ataupun sujud dan sebagainya daripada rukun-rukun fi'li perbuatan serentak dengan imam. Imam rokok dia pun rokok serentak. Tahu serentak sama kan. Tak boleh serentak maka sembahyangnya itu tidak batal, tak batal sembahyangnya. Jangan mendahului je. Mendahului pula dengan 2 rukun. Itu batal. Kalau mendahului 1 rukun tak batal. Tak. Tapi yang ni sama. Sama je. Tak. Jadi kalau kita orang tu, orang yang dah berumur ni, kita faham masalah ni kan. Fahamlah mana jangan mendahului jangan sama serentak. Tapi kalau macam budak-budak ngaji, budak-budak sekolah kan, kadang-kadang sama, kadang-kadang dulu. Kadang-kadang budak-budak ni suruh sembahyang tapi dia nak laju je. Nak cepat je kan. Kadang-kadang dulu dia pada imam. Imam tak sampai lagi. Dia sampai dah. Jadi gitulah. Tapi iyalah. Dia tahu dia nak sudah cepat je sembahyang kan. Itu yang ada istilah sembahyang macam transformer. Kan nak cepat je kan. Tu macam kita orang tua tak ada lah gitu kan. Mana kita nak jemaah ni nak ikut imam mesti kita kena ikut imam. Mana tertib dia mengikut, jangan mendahului, jangan menyamai, bahkan hendaklah terkemudian. Terkemudian daripada imam. Jadi maknanya sembahyang tak batal lah walaupun dia kata tadi iaitu sama serentak dengan imam. Sembahyang tak batal tetapi perbuatan itu makruh. Ini apa makna makruh? Makna makruh tak adalah berdosa tetapi bila walaupun tak berdosa saigianya ditinggalkan, jangan buat perbuatan makruh dalam sembahyang. Jangan buatlah. Kalau buat kuranglah pahala kita.
Mana ada kecacatan ataupun ada kekurangan, ya. Makruh berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lepas juga. Tak, Nabi kata apabila imam takbir, tak, bila takbir tu mana apa dia? Allahu Akbar. Maka hendaklah kamu ikut bertakbir. Barulah kamu takbir. Kan Nabi itu kan Nabi ni cakap berdasarkan wahyu Allah Ta'ala. Jadi mana pun Nabi kata tu kena faham boleh. Sebab kalau kita tak faham kadang-kadang tersalah memahami maksud daripada perkataan ataupun ucapan Nabi. Kan dia kata apabila imam bertakbir. Macam mana bunyi takbir? Allahu Akbar, kan? Dah bar tu, itu namanya takbir. Takbiratul ihram. Maka mana selepas. Bukan menyamai. Kalau dalam bahasa Arab fakabbara, maka hendaklah kamu bertakbir. Fa tu bermakna perbuatan yang selepas daripada perbuatan imam. Bukan fa maknanya menyertai. Kalau kita faham hadis tu, mana hendaklah kamu dahulu daripada imam. Jangan kamu dahului dia ataupun serentak dengan dia. Okey. Baik, jadi makna berdasarkan hadis yang lepas, maknanya apabila imam bertakbir. Jadi kenapa Nabi tak sebut semua? Faham je lah. Kita faham sudahlah, maknanya takbir tu salah satu daripada rukun. Habis rukun-rukun yang lain samalah juga. Apabila imam rokok, maka hendaklah kamu rokok. Mana bila selesai imam sempurna rokok, barulah kita rokok pula. Takkan nak sebut satu-satu. Apabila imam sujud, maka hendaklah kamu sujud. Apabila imam duduk, penat. Kalau budak-budak tadika bolehlah kita ajar gitu. Kan satu sebut. Nabi tak perlulah Nabi sebut satu, mana orang faham. Mana setiap rukun tu, mana biar selesai imam buat, baru kita buat. Tu maksud daripada hadis tu. Mana selesai sempurna imam melakukan rukun tersebut, maka barulah kita melakukan. Tu dia. Baik, okey. Apabila ia rokok, hendaklah kamu ikut rokok. Ni, lanjutan daripada hadis tadi. Yang tadi takbir, kemudian rokok. Dan perbuatan ini juga, perbuatan apa? Menyamai perbuatan imam. Perbuatan ini itu juga menghilangkan fadilat berjamaah. Baik, hilang fadilat, kelebihan ataupun pahala berjamaah. Jadi hilang mana kurang. Kita asalnya kita berjemaah nak apa? Berjemaah ni sebab pahalanya lebih, kan? Ada fadilatnya, kelebihan dia. Tetapi apabila kita buat menyalahi ataupun menyertai, maka hilanglah fadilat berjemaah itu. Jadi betapa rugi, kan? Rugilah. Kita tahu kelebihan sembahyang jemaah, tahu. Tapi bila kita buat tak sama sebagaimana yang disuruh, maka rugilah kita. Kita sangka dapat pahala penuh, tetapi mungkin separuh, mungkin 1/4 dan umpamanya. Kenapa buat tidak mengikut tertib, peraturan. Menghilangkan fadilat berjamaah. Kerana ia menyalahi akan imam, dari segi perbuatan tu menyalahi. Menyalahi itu maknanya imam mesti di hadapan. Tak boleh makmum di hadapan. Sama ada pada pihak imam mesti duduk depan, makmum duduk belakang. Tak ada yang makmum depan pada imam. Ada. Makmum duduk depan pada imam, imam duduk belakang. Tak boleh. Kalau bawa bot feri boleh lah, kan. Bot driver kat belakang, kita duduk depan. Itu tak apa. Kalau bawa bas boleh. Driver belakang sekali. Seat nombor 40. Accidentnya, kan. Baru jalan dah accident, kan. Driver belakang mana boleh. Driver bas kena duduk depan, kan. Sama juga. Itu dia. Jadi maknanya ada peraturan dia. Jadi sembahyang berjemaah pun ada peraturannya juga. Jadi maknanya dari segi kedudukan imam mesti di depan.
Tak boleh imam di tengah ataupun di belakang. Satu. Kemudian dari segi perbuatan juga mesti imam dulu. Jangan makmum potong ataupun jangan makmum sama. Tak, tak boleh. Jadi semua tu mana kena ambil kira lah. Tak, jadi kita kiaskanlah atas tiap-tiap perbuatan tu. Jadi mesti makmum selepas daripada sempurna perbuatan imam. Okey jadi makna menghilangkan fadilat berjamaah kerana ia menyalahikan akan imam, menyalahi pada kedudukan, menyalahi pada perbuatan. Adapun pada bacaan tak apa. Umpamanya imam baca lambat, makmum baca laju kan? Mana tu? Rakaat yang ketiga. Kan masing-masing baca Fatihah kan? Rakaat pertama, rakaat kedua tak apa imam baca. Imam baca kita dengar. Sudah amin baru kita baca kan? Rakaat ketiga, rakaat keempat nanti imam baca habis dulu. Imam baca slow, kita pun dengar. Habis ke tak habis? Tak boleh. Yang mana masa tu kita baca je lah. Tu memang tak dapat lah kita nak. Kita kata nak belakang pada imam bacaan kan. Maksudnya kadang-kadang menyamai. Kadang-kadang kita dulu. Pada imam bacaan. Tu tak apa. Tak. Yang tak boleh perbuatan lah. Okey. Demikianlah kata Al-Imam Ar-Rafi' dan Ibnu Rafa'ah. Okey, jadi faham situ. Maknanya dalam bab rukun perbuatan jangan mendahului pun tak boleh, jangan menyamai. Baik, kemudian seterusnya yang ke-16 iaitu salam serentak dengan imam menghilangkan fadilat berjamaah. Salam. Tahu salam rukun yang terakhir lah. Sebab rukun yang last tertib tu dia tak ada benda. Rukun yang ke-13 tertib. Apa bendanya? Benda tu tak ada buat apa pun dah. Hanya kepahaman kita. Hanya kita maklum bahawasanya rukun tertib ni mendahulukan rukun yang dahulu dan yang mengemudiankan rukun kemudian mengikut aturan. Kira tertib lah tu. Tapi kalau salam ni ada bendanya, ada buatnya. Apa dia? Mengucapkan lafaz salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, andai kata makmum salam serentak dengan imam. Nak ke mana makmum ni kan nak cepat je kan. Jangan nak cepat boleh tapi lepas imam bagi salam. Lepas sempurna salam imam. Salam yang mana? Yang pertama tu salam yang rukun, betul? Salam ni kan rukun, tapi yang salam yang mana? Yang pertama, ke kanan tu rukun. Adapun salam yang kedua, sunat. Jadi yang mana kita nak salam? Lepas imam bagi salam pertama atau lepas imam bagi salam yang kedua? Yang mana? Iaitu selepas imam beri salam yang kedua. Barulah kita bagi salam pertama. Okey. Bukan selepas imam bagi salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua belum lagi. Kita makmum assalamualaikum warahmatullahi. Maka luput juga fadilat berjamaah. Dia kena selepas yang kedua. Tak ada orang beritahu pun, iyalah. Memanglah. Nak tahu kena belajar. Menghalusi kitab fiqh kan. Macam contoh ni kata salam serentak dengan imam itu menghilangkan akan fadilat berjamaah. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka hukumnya ada dua pendapat. Dua pendapat. Pendapat yang lebih sahih daripada keduanya ialah perbuatan itu tidak membatalkan sembahyang. Sembahyang sah. Sama-sama takbir, sama-sama bagi salam. Kerana salam ni kan adalah rukun terakhir. Adalah kita kata saat kita nak keluar daripada sembahyang kan. Mana masuk sembahyang dengan takbir, keluar sembahyang dengan salam. Selagi tak bagi salam, selagi itu duduk dalam sembahyang. Okey. Jadi pendapat pertama kata tak batal sembahyang, tetapi menghilangkan fadilat berjamaah. Menghilangkan fadilat berjamaah. Sebab apa? Kerana menyalahi akan imam.
Last minute, last kopek, last kong ni kita katakan. Nah, kalau dulu, kalau sebelum ni rokok sujud, iyalah. Ni last kong, last kopek kita katakan. Nah, bagi salam serentak pun menghilangkan fadilat berjamaah. Sikit ke keseluruhan? Tu ya, maknanya berjamaah ni start daripada takbir sampai kepada salam. Tak, kalau ada yang mana-mana yang tu maka hilang fadilat berjamaah. Rugilah, memang rugi. Tak. Sebab tu buat betul-betul. Ikut peraturan dia. Ya, salam serentak dengan imam. Menghilangkan fadilat berjamaah. Berapa banyak dah, berapa lama dah kita bagi salam serentak dengan imam. Tak. Ya, masing-masing tahulah. Ya, tak. Ya. Jadi maknanya ni dalam adab berjamaah ni kan, penghabisan nak bagi salam tu bagilah selesai imam bagi salam. Kalau boleh sampai salam yang kedua. Tak, jangan yang pertama. Mengapa kalau boleh salam kedua tak pertama? Fardu takdir lah salam pertama tu tidak sah. Jadi salam kedua tu adalah menjadi salam rukun. Sebab tu kena salam kedua. Jangan salam pertama kan. Ngapa pula tak sah? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Apa yang tak sah? Tak ada assalam. Alif lam tu makrifah, isim makrifah. Kalau kita tak ada alif lam, salamun itu isim nakirah. Beza ke nakirah makrifah? Jawabnya beza kalau belajar nahwu. Tak, jadi tak ada assalamualaikum warahmatullahi. Dia sebut assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kedua assalamu. Baru dengar assalam. Maka yang kedua tu jadi rukun. Yang sahnya yang kedua, yang pertama tu tak sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sebab tu makmum ya KIV jangan lepas salam pertama, lepas salam kedua. Tak, tu lebih sempurna, lebih baik lagi. Ya, tak. Jadi ya, ni peraturan dia. Nampak ya, nampak benda tu kecil kan, tapi membawa efek yang besar. Sikit punya pasal luput fadilat berjamaah. Nah, ya, ni ya, nampak lah sembahyang jemaah. Ya, berapa tahun dah aku sembahyang jemaah kan? Berapa banyak, berapa lama dah aku sembahyang berjemaah. Tak, lama dah kita sembahyang, jak budak lagi. Jak muda lagi kan, sampai lah ni. Tak, tapi adakah apa yang kita lakukan tu berbetulan ataupun muafakat dengan apa yang ternyata termaktub dalam kitab fiqh. Yakni masalah-masalah ni semua diambil daripada kitab-kitab fiqh. Dia bawa keluar masalah ni kerana masalah ni sering berlaku. Dah, jadi maknanya ya, ni benda yang selalu berlaku lah. Kalau benda yang jarang berlaku, tak payah, dah tak jadi masalah kan. Ni yang sering berlaku tu jadi masalah. Bila jadi masalah, dibahaskan. Ya, bagaimana mengikut pendapat ulama gini ya, kerana masing-masing berdasarkan kepada nas masing-masing. Baik, okey. Tu ya, ni bab salam ini ya, bab ya, kita kata yang akhirlah. Baik, seterusnya yang ke-17 iaitu memberi salam sebelum imam bagi salam, sebelum imam bagi salam dengan niat mufaraqah. Niat mufaraqah ni mana apa? Nak bercerai daripada imam ataupun nak keluar daripada berjemaah. Mufaraqah lah kan. Boleh ke tak kita mufaraqah? Jawabnya boleh. Bila tu dalam keadaan-keadaan yang tertentu kita boleh keluar daripada berjemaah. Kita boleh keluar daripada mengikut imam. Kita boleh keluar. Tak? Contohnya kalau kita buat sembahyang, kita buat contoh sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni wajib berjemaah. Wajib mesti berjamaah, tak boleh sembahyang tak sah sembahyang seorang. Sampai bila? Tak boleh ke kita nak keluar? Jawabnya boleh. Wajib berjamaah pada rakaat pertama. Rakaat pertama mana selepas daripada bangkit, selepas daripada sujud kedua bangkit kan? Itu rakaat pertama. Masuk rakaat yang kedua. Maka masa tu masing-masing nak mufaraqah pun boleh. Lambat betul imam ni kan, lambat. Memang kerja ni. Baca pula tu surah Al-Munafiqun. Panjang. Makmum pun angin. Semayang angin, tak tahulah kan. No, lambat. Akhirnya masing-masing, ialah masing-masing belajar kan. Belajar ilmu. Semayang berjemaah.
Naik dia rakaat kedua, ya niat mufarakah. Mufarakah ni mana aku keluar daripada berjemaah, keluar daripada ikut imam, tak ikut imam. Senang. Dah, dan niat mufarakah masing-masing baca pedegah. Bismillahirrahmanirrahim sampai surah. Dah, dia pun rokok, dia pun sujud bagi salam. Dah. Nah, kebetulan pula makmum semua pula tu. Tinggal imam dengan Tok Bila je. Salam imam tengok tak ada. Lagi habis orang. Boleh tak? Sah tak Jumaat tu? Jawabnya sah. Sah. Ya, kerana wajib berjamaah hanya pada rakaat pertama. Tak? Tu sembahyang Jumaat kan? Ya, habis kalau sembahyang Jumaat pun boleh, maka sembahyang fardu boleh tak? Mufarakah jawabnya boleh. Boleh juga mufarakah, tapi jangan buatlah. Hanya ketua imam. Sebab apa dapat jemaah separuh? Pahala jemaah separuh. Makmum dah tak ada. Mana makmum dapat separuh, imam pun dapat separuh juga. Tak penuh pahala berjemaah. Sebab separuh-separuh, jangan buatlah. Mana kalau kita nak berjemaah sampai habis lah ya. Sampai habis. Lambat pun berjemaah, lambat pun sabarlah. Takkan sampai sejam kan. Ya, jadi itu sampai habis. Ya, okeylah. Tak, ni macam mana hal ataupun macam mana masalah memberi salam sebelum imam dengan sebelum imam dengan niat mufarakah. Mana makmum nak niat mufarakah. Makmum je ke boleh mufarakah, imam boleh tak imam? Imam niat mufarakah pun makmum tetap ikut. Sebab dia imam. Walaupun imam dah niat aku tak nak jadi imam, atau aku keluar daripada jadi imam, makmum mana tahu kau niat kan? Ikut je lah sampai sudah. Kalau makmum boleh, ya imam dia pun nak mufarakah, ya dak semayang sendiri kan boleh. Imam kena stay jadi imam lah kan. Makmum dia boleh. Tak, tapi ialah apa faedah kan niat mufarakah, melainkan hal-hal ataupun keadaan-keadaan yang tertentu. Keadaan tertentu boleh mufarakah. Tak, baik. Jika makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufarakah. Pemana mufarakah? Berpisah daripada imam. Dia bagi salam dulu. Mengapa bagi salam dulu ni? Sakit perut. Tak tertahan. Kan terbagai kan? Dia pun bagi salam dulu. Ya, tak. Boleh tak? Boleh? Tak apalah, emergency kan. Sakit perut mula dah habis ejah dah punggung. Duduk gitu. Ini Kang silat ijah Kang bagai Kang. Dia pun baca tayat habis asal dia niat mufarakah. Assalamualaikum. Sup cabut. Pergi tandas kan. Boleh ya. Itulah emergency lah tuan-tuan kan. Macam kita lah kan naik bas kan, nampak driver dah ke tengah ke tepi ke tengah. Dah lalok kita katakan, kita pun ambil langkah keselamatan. Kita duduk dekat emergency, pintu emergency. Apa dia ni? Apa hal aku terjun dulu kan. Agak-agak dah bas dah sengit dah nak masuk longkang dia pun terjun. Nak masuk longkang dia pun terjun. Itu mana langkah keselamatan. Tu boleh. Tak, dia boleh terjun. Tapi tak tahulah selamat ke tidak kan. Kalau kena cara selamatlah. Kalau tak kena cara dia dulu mati, dia terjun. Tak. Begitu jugalah orang nak mufarakah daripada imam ni kan. Cara mufarakah tu kena betul. Biar sempurna semayang tu. Kalau tak betul, batal pula semayang. Tak. Maka hendaklah diteliti. Jadi dalam masalah ni saya rasa taklah bahasnya walaupun pendek tapi bahasnya agak panjang. Jadi nanti insya-Allah kita sambung. Sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah sebab apa? Sebab takut nasi lemak sejuk. Lemak sejuk. Lalu tadi nak pergi beli air tengok ada makan nasi lemak. Insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Sebab nanti bahas dia panjang, nanti sampai 7.30. Mana nak pergi kerja apa semua insya-Allah kita sambung yang ke-17 iaitu memberi salam sebelum imam dengan niat mufarakah. Lagi akan datang. Wallahu taala a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Jadi dalam kuliah pengajian kitab kita ni kalau ada permasalahan ataupun ada kesamaran tanyalah takut-takut kita faham dengan cara yang tak sesuai, jadi takut tukar kalau ada ke apa ni tapi kalau jelas tak apa, tak payah tanyalah.
Kalau ada kesamaran kena tanya masalah sembahyang berjamaah. Insya-Allah kita sambung. Wallahu taala a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ilman aqdamin wa fahmna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilma wa hiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yeah.